استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita semua, atas segala qada takdir Allah yang telah menentukan perkara yang terbaik untuk kita di dalam kehidupan dunia ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Hadis 40. Baik, kita masih bincang dalam hadis yang kedua, hadis yang panjang yang biasa juga disebut hadis Jibril, yang mana hadis ini menceritakan tentang bagaimana malaikat Jibril alaihi salam telah datang berupa seorang lelaki yang tampan, yang bersih pakaiannya, yang elok rupanya. Lalu beliau datang ke hadapan Nabi, duduk melagakan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya kepada Nabi beberapa soalan dengan tujuan untuk mengajarkan perkara-perkara yang ditanya itu kepada para sahabat dan kepada umat Islam umumnya. Jadi yang pertama yang ditanya adalah berkaitan dengan rukun Islam. Yang keduanya ditanya tentang rukun iman. Dan yang ketiganya ditanya tentang ihsan. Dan seterusnya ditanya lagi tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda berlakunya ataupun hampir berlakunya hari kiamat. Baik, kita masih bincang di dalam kita kata perkara yang pertama yang ditanya oleh malaikat Jibril, iaitulah berkaitan dengan rukun-rukun Islam.
Jadi rukun Islam ni kita tahulah dia ada 5 perkara, dan inilah 5 perkara yang disebut oleh Nabi. Baik, kita telah masuk dalam perkara ataupun rukun yang keempat, iaitulah berpuasa bulan Ramadan. Jadi kita telah baca dah muka surat pertama tu tentang ataupun di dalam penerangan yang diberikan oleh penyusun kitab ini berkaitan dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Secara umumnya tuan-tuan, kita tahulah kewajipan berpuasa. Puasa yang wajib itu ialah sebulan bulan Ramadan. Ya. Baik. Dan dibawa ayat kepada kita tentang kewajipan berpuasa ini, dan penyusun kitab ini menghuraikan tentang hikmah, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ataupun memerintahkan kita, mewajibkan kita berpuasa. Iaitulah Allah Taala menyebut di akhir ayat 183, la'allakum tattaqun, yang bermaksud supaya kamu bertakwa, supaya kamu bertakwa. Maka inilah hikmah secara ringkas yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, tetapi ia memberikan suatu pengertian yang sangat luas dan sangat mendalam kepada kita, umat Islam. Baik, sambungan pada malam ini, ya, dalam muka surat sebelah tu. Seterusnya pengarang menyebut, jadi berpuasa untuk mencapai darjat takwa adalah hikmah atau faedah yang terkandung di dalam ibadah puasa. Ya, ini hikmahnya. Hikmah, faedah, matlamat yang ingin dicapai. Misinya adalah untuk mencapai darjat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa yang dimaksudkan, yang dijadikan maksud utama dari puasa adalah satu perkataan yang mudah disebut dan diingat, disebabkan amat sedikit hurufnya, tetapi sangat banyak dan luas pengertiannya. Taqwa ni tuan-tuan, kita biasa dengar tak? Kita biasa sebut. Tempat kita ni pun ada nama masjid pun, Masjid Taqwa, tak? Ya? Kalau kita hadir hari Jumaat, dengar khutbah Jumaat, antara rukun khutbahnya imam akan berpesan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sangat mudah disebut, tetapi sangat banyak dan luas pengertiannya. Maka disebut di sini. Ini terbukti dari bermacam-macam pengertian dan tafsiran para ulama dari beberapa jurusan ilmu. Ya, bahkan kita pun diberitahu, disampaikan kepada kita perkataan-perkataan para sahabat, ya, para sahabat, para ulama yang menerangkan pengertian takwa ini. Ya. Baik. Di antaranya menegaskan bahawa puasa adalah untuk mencegah diri dan jiwa dari penyakit dan kerosakan akhlak akibat dari nafsu yang tidak pernah dikawal dan dipelihara. Ya. Sebab puasa ni tuan-tuan, puasa ini adalah satu ibadah yang mendidik kita agar kita ini berjaya mengawal dan mengekang kehendak nafsu kita ni yang mempunyai berbagai-bagai kecenderungan. Sebab bila kita puasa ni tuan-tuan,
banyak perkara di sana, ada perkara-perkara yang kalau kita buat boleh membatalkan puasa, sedangkan perbuatan itu tidak dilarang di siang hari di dalam bulan-bulan yang lain. Kita ditarbiyah, dididik tidak makan minum, menjaga nafsu syahwat kita, tidak boleh bersama dengan pasangan kita, ya. Kena dididik menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga kita kata lidah kita, menjaga pergaulan, menjaga pergerakan kita, bahkan menjaga lintasan hati. Ni puasa ni tak. Jadi puasa ni adalah untuk, dia kata, mencegah diri dan jiwa dari penyakit dan kerosakan akhlak yang puncanya daripada nafsu yang berbagai. Yang nafsu yang tadi yang tidak dikawal dan tidak dikekang. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, kita tengoklah, kalau bukan macam hari ni dah, bukan bulan puasa dah, siang hari kena pula hari Sabtu, hari Ahad, kena pula sekarang dah kenduri kahwin, dah apa kita panggil, dah yalah, udah tu balik lah, udah banyak dah dibuat dah. Jadi kadang-kadang kita makan ni tuan-tuan, hari Sabtu Ahad ni tak pernah lapar lah. Tak. Kadang-kadang ni lepas maghrib, lepas isyak pun ada lagi orang jemput, ya, Sabtu Ahad ni. Jadi kita lihat, kita tidak dapat mengawal nafsu makan kita dan nafsu dan seumpama, yang kadang-kadang dia memberikan kesan yang tidak baik kepada kesihatan kita dah. Tapi kesan yang tidak baik. Baik. Tapi nafsu yang tidak dikawal dan dipelihara ini, dia boleh membawa kerosakan akhlak, ya? Boleh membawa kepada kerosakan akhlak, runtuhnya akhlak. Penegasan ini berdasarkan kepada keadaan takwa itu, kerana tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara dari terjerumus ke kancah maksiat yang merosakkan adalah bererti takwa. Jadi takwa ni luas, dia kata setiap perkara, setiap tindakan kita, setiap perkataan perbuatan yang bermaksud untuk mencegah kejahatan, dan juga untuk memelihara kita ini dari terjerumus ke kancah maksiat. Jadi semua itu adalah, maknanya di dalam pengertian perkataan takwa itu sendiri. Kita dah sebut dulu, takwa ini tuan-tuan, dia daripada perkataan waqayaqi, wiqayah, maknanya memelihara diri. Tu keluarnya perkataan takwa. Dalam Quran tu Allah Ta'ala ada sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Qu itu maksudnya apa? Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, daripada bakaran api neraka. Ya. Qu itu perkataan adalah juga keluar daripada perkataan qu, itulah perkataan takwa. Ya, baik. Maknanya mencegah, memelihara. Di dalam Al-Quran banyak disebut perkataan takwa yang diikuti dengan pengertiannya, serta banyak pula didapati ayat yang menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa dan anjuran untuk menjadi orang takwa, sebagaimana pada ayat perintah berpuasa. Ya, kalau kita lihat dalam awal surah Al-Baqarah tu tuan-tuan, ada disebut 5 sifat. Ya, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka disebut sifat orang takwa tu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ini ayat-ayat yang menyebut tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kalau orang ada sifat-sifat ini, maka inilah
Mereka ini termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Dan banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kalau kita lihat bila digunakan perkataan takwa, dia memberikan pengertian yang tersendiri pula. Ya, ada memberi maksud memelihara diri. Ada bila kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa maksud di sini? Dengan maksud taat dan patuhlah kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Itu takwa dengan maksud di situ. Kalau tengok ayat yang lain memberikan pengertian yang lain lagi, tapi kesemuanya itu termasuk di dalam pengertian takwa, perkataan takwa. Baik. Takwa seperti mana yang telah diterangkan pengertiannya mengandungi makna pemelihara atau pencegahan. Menurut keterangan Al-Quran, takwa adalah untuk memelihara diri dari api neraka. Ya, orang ada sifat takwa ni, insya-Allah dia dapat memelihara diri dia daripada api neraka. Kemuncaknya begitu tuan-tuan ya, kemuncaknya. Sebab kita ni hidup di dunia ni hanyalah sementara, sekejap je tempat kita beramal. Kemuncaknya adalah akhirat. Kalau dunia ni kita ni boleh ataupun kita ini memiliki sifat takwa dan kita boleh menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka insya-Allah bermakna kita ini berjaya dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah berjaya memelihara diri kita daripada api neraka. Itu kemuncaknya. Takwa adalah sebaik-baik bekalan yang berguna bagi manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Quran pun sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Jadi bekalan, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Sebab kita ni kadang-kadang bila sebut bekalan, apa yang terlintasnya adalah berupa makanan dan minuman, tak? Itu bekalan ataupun keperluan hidup. Namun takwa ini adalah di antara bekalan yang paling penting yang perlu ada pada diri kita, dan kita perlu bawa, kita mesti bawa bekalan ini, tak kira kita pergi ke mana, di mana sahaja kita berada. Kena bawa bekalan ni. Kalau kita tak bawa bersama, kita akan jatuh di dalam maksiat. Kadang-kadang tuan-tuan, kita kalau di tengah khalayak ramai, kita boleh jaga diri kita ini daripada melakukan perkara yang menjatuhkan maruah kita, tak? Perkara maksiat yang menyebabkan kalau kita buat, orang pandang kita ni dengan pandangan yang tidak baik. Kita boleh jaga lagi. Tapi bila kita bersendirian, bila kita berada di tempat yang asing, yang orang tak kenal kita, contohnya tak, maka disitulah kalau ada sifat takwa dalam diri kita, insya-Allah ya, dia akan menjaga kita, memelihara kita, mencegah kita daripada jatuh di dalam maksiat. Jadi dia adalah sebaik-baik bekalan yang berguna bagi manusia di dunia dan di akhirat. Takwa adalah pembuka jalan ke arah kemudahan sesuatu urusan. Kita duk baca ayat apa tuan-tuan? Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri jalan keluar baginya, yakni keluar daripada segala apa masalah yang dia hadapi, dengan syarat dia bertakwa pada Allah.
dia jaga perintah Allah, dia taat, dia patuh kepada Allah, dia menjauhkan diri daripada perkara yang ditegah, yang dilarang oleh Allah, dia menjaga hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ni orang yang bertakwa. Takwa adalah sebab penghapusan dosa dan kesalahan. Ya, takwa ni sebab, dan Allah Ta'ala pun sebut. Nah, kalau kita baca ayat tu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Tu hujung tu lah, u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, yakni berlumba-lumbalah kamu, saling bersegera, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan syurga yang luasnya, yang luas bidangnya seluas langit dan bumi. Satu syurga tu kata Allah seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Kerana itu maka amatlah tepat, kata pengarang, pemakaian perkataan itu untuk menunjukkan hikmah puasa. Itu pengertian takwa ni, Masya Allah, sangat luas tuan-tuan, sangat hebat. Maka tepatlah bila Allah Ta'ala menyebut tentang hikmah berpuasa itu, la'allakum tattaqun, semoga ataupun supaya kamu bertakwa kepada Allah. Begitu. Takwa adalah hasil dari puasa, dan amal-amal yang lain adalah satu darjat dan maqam yang paling mulia. Takwa yang merupakan hasil dari puasa dan amal-amal yang lain adalah satu darjat dan maqam yang paling mulia dan tinggi dalam pandangan Islam. Ya, kita pun dah sebut berulang kali ya, bila menyebut tentang takwa ini bagaimana ulama-ulama Islam menyifatkan takwa ini sebagai ibu kepada segala sifat yang terpuji, ibu kepada segala sifat mahmudah. Sifat terpuji ni banyaklah tuan-tuan ya. Ya, bercakap benar, ya, orang yang redha, orang yang sabar, apa lagi, banyak sifat-sifat terpuji ni yang mesti ada pada diri kita. Ibu kepada sifat-sifat terpuji ini, sifat-sifat yang mahmudah ini, kata ulama, ialah sifat takwa. Kalau ada sifat takwa dalam diri seseorang, maka akan lahirlah, akan tumbuhlah, ataupun akan bersebatilah dalam dirinya sifat-sifat mahmudah yang lain. Kalau tak ada sifat takwa ini tuan-tuan, sifat hak lain tu dia hanyalah sekadar perhiasan. Sebab perhiasan ni tuan-tuan, maksudnya bila dipakai dia adalah, kemudian dia buka balik. Macam make up tak? Tak ada orang pakai make up 24 jam. Ada pakai, kemudian dia buang balik, tukar lagi. Maknanya dia tidak kekal. Kenapa? Kerana tidak ada sifat takwa pada diri dia. Dia hanyalah berlakon depan orang, dia boleh berlakon jadi orang baik. Itu dia dengan Allah lah tuan-tuan ya. Masing-masing ini adalah hakikatnya. Ulama sebutlah, kalau kita lihat, kadang-kadang kita menilai diri kita sendiri, itulah kita sebenarnya. Kadang-kadang ya, kita hanyalah orang yang berlakon dengan sifat-sifat yang baik, tapi sebenarnya sifat itu tidak ada pada diri kita. Kenapa? Kerana antaranya tidak ada dalam diri kita ini
sifat taqwa yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Menurut pengajaran Al-Quran, menurut kandungan Al-Quran, ukuran kemuliaan peribadi seseorang tidak disebabkan keturunannya atau kebangsaannya atau kepandaiannya atau kekayaannya atau kedudukannya, gelarannya dan sebagainya. Tak pandang tu semua. Itu bukan ukuran kemuliaan seseorang pada pandangan Islam, pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ukuran itu terletak pada taqwa. Itu yang Allah Ta'ala sebut, yang Allah Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berpuak-puak, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina, ada orang macam-macam, orang Arab, Parsi, apa semua ada. Berlainan warna kulit, berlainan bahasa, berlainan budaya, cara hidup. Tapi kata Allah, itu semua adalah lita'arafu, untuk kamu ini saling berkenalan. Yakni antara maksud saling berkenalan di sini adalah untuk kamu saling memenuhi keperluan antara satu sama lain. Bila kita mengenal dengan orang lain, maka ada benda yang kita ada, mereka perlu tak? Ada benda yang mereka ada, kita perlu. Lita'arafu. Tapi kata Allah, manusia dicipta dalam keadaan begitu berpuak, berketurunan, berbeza-beza pangkat, apa semua ni. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kemuncaknya begitu. Sebab kita ni, bagi kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang paling penting bagi kita ialah kita kata pandangan Allah. Pandangan Allah kepada kita ni macam mana, kedudukan kita ini di sisi Allah ni macam mana, ya. Kerana itulah kemuncaknya, tuan-tuan. Kemuncaknya adalah Nuh di alam akhirat. Kita ni dalam hidup, tuan-tuan, kita ada cita-cita, kita ada matlamat. Dah. Maknanya kalau kita lihat masa kita dulu sekolah rendah adalah matlamat nak berjaya peringkat ini, peringkat ini. Naik menengah nak berjaya pula peringkat menengah. Kemudian bila kita ni berkerjaya, dah mula bekerja dah, atau naik lagi peringkat universiti, bila bekerja pula kita nak berjaya dalam kerjaya kita, berkeluarga nak berjaya dalam keluarga. Maknanya di sana ada matlamat dunia ni yang dia ada matlamat yang sementara. Lepas sampai satu nak lagi. Dan matlamat ini yang teratas, yang paling hujung dan tidak ada lagi matlamat selepas itu ialah untuk mendapatkan syurga Allah. Tu matlamat paling akhir. Lepas tu tak ada lah. Tu Allah Ta'ala sebut, ya, sebab kita ni bukan setakat apa yang kita lihat tentang hakikat kehidupan ni, bukan setakat dunia, tetapi sehingga ke akhirat. Nuh, matlamat yang terakhirnya adalah akhirat, tuan-tuan. Ya, jadi itu yang penting bagi kita, iaitulah bagaimana
pandangan Allah dan kedudukan kita pada sisi Allah. Kata Allah, inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Pentingnya sifat takwa ini. Demikianlah, maka dengan ini fahamlah kita bahawa alangkah mulianya orang yang puasa kerana hikmahnya untuk takwa. Jadi di situ lihat tak bagaimana pentingnya kita ini bukan setakat berpuasa menahan diri daripada makan minum, tetapi kita menghayati hikmah pensyariatan ibadah puasa itu, iaitulah untuk kita ini mencapai darjat ketakwaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu. Kerana hikmahnya adalah untuk takwa yang merupakan setinggi-tinggi maqam kedudukan di sisi Allah. Tetapi untuk mencapainya tidaklah mudah, kerana semata-mata puasa dan berlapar sahaja belumlah tercapainya maqam itu. Kalau demikian, murahlah nilai takwa. Ada juga orang tak makan tak minum, namanya diet, tuan-tuan. Tak, orang diet nak suruh apa? Nak kuruskan badan, nak buat supaya tubuhnya jadi slim, jadi cantik. Ya, dia tak makan tak minum, tapi adakah dengan sebab tu dia pun boleh mencapai sifat takwa? Tidak. Tidak. Sebab takwa ni bukanlah mudah untuk kita memilikinya dan mencapainya. Ya. Iman kita ni pun tuan-tuan duk naik turun, lemah, sekejap meningkat, sekejap menurun. Ya. Puasa bukanlah semata-mata lapar sedang nafsu masih tidak puas dan budi pekerti masih lagi buas. Itu dia. Jadi kalau semata-mata tak makan tak minum, berlapar dahaga, tapi nafsu tu duk masih buah lagi, tak puas lagi, nak itu nak ini, itu bukan namanya puasa lagi. Tapi puasa tadi tuan-tuan, dia nak kita menjaga tak? Menjaga, yakni kita ini menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Antaranya makan, minum. Ya, kita bacalah perkara membatalkan puasa tak? Muntah dengan sengaja, bersetubuh di siang hari dan seumpama ini perkara. Ya. Tapi dia juga, puasa ini bermaksud kita juga memelihara panca indera kita, anggota badan kita, daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah, yang dilarang oleh Allah, yang menyebabkan pahala puasa kita itu akan hilang. Itu puasa tak? Jadi bila kita menghayati pengertian puasa yang sebegini, insya-Allah akhirnya kita akan mencapai hikmah matlamat pelaksanaan ibadah puasa, iaitulah la'allakum tattaqun tadi. Dia begitu. Sebab itulah kata ulama, puasa ni Allah Ta'ala tidak fardukan, tak wajibkan 2-3 hari, tak wajibkan seminggu, tidak. Tapi diwajibkan sebulan. Supaya apa? Supaya kesan daripada ibadah puasa ini memberikan suatu kesan yang sangat mendalam, yang kekal di dalam diri, di dalam jiwa dan diri orang-orang yang beriman, yang berpuasa ini. Sebulan tuan-tuan kita dah buat benda tu. Saya tengok sebulan ni macam orang pergi buat haji lah tuan-tuan tak? Duduk di Mekah tu paling tidak kita kata 40 hari, 45 hari. Lama. Jadi bila balik ke tanah air semula tu, dia masih terkesan dengan cara hidup dia ketika mana berada di Makkah, yang melazimi contohnya solat berjamaah, yang melazimi
salat malam, membaca Al-Quran, berzikir dan seumpamanya, dia akan terkesan, tuan-tuan. Sebab apa? Lama duduk di sana, lama melazimi suatu itu memberikan kesan yang mendalam. Itulah kita kata antara hikmah puasa itu difardukan Allah selama sebulan. Baik. Tetapi puasa, kata pengarang, adalah berlapar untuk mendidik peribadi menjadi orang yang patuh, lagi berbudi serta bertimbang rasa, berusaha melipat gandakan usaha mengingati kebesaran Allah dengan melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan, sama ada dengan hati, perkataan atau perbuatan. Kalau tidak demikian, maka puasa adalah semata-mata lapar dan dahaga. Inilah kita kata peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Ia bermaksud, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan melakukannya, ya, siapa yang cakap bohong, walaupun dia berpuasa, dia bercakap bohong, dan dia ini melakukan perkara-perkara maksiat yang lain, kata Nabi, maka tidaklah ada hajat bagi Allah pada makanan dan minumannya yang dia tinggalkannya. Yakni Allah Ta'ala tak pandang pun pada makan minum yang dia tinggalkan. Allah Ta'ala tak pandang pun perbuatan dia tadi yang berlapar, berdahaga kerana melakukan ibadah puasa. Lapar dahaganya itu tak ada nilai pun di sisi Allah. Itu yang Nabi sebut tu, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berapa ramai orang yang berpuasa yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab puasanya tadi tidak menghalang dia, tidak menghalang dia, ataupun tidak dia, puasanya tadi tidak menghalang dia daripada melakukan maksiat, tidak mencegah dia daripada jatuh di dalam perbuatan dosa. Maka sia-sialah ibadah puasa yang dia kerjakan. Yang kelima, mengerjakan haji. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi setakat tu dulu untuk malam ni, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi yang kelima nanti kita akan bincang pula tentang rukun Islam yang kelima yang disebut oleh Nabi dalam hadis ni, iaitulah mengerjakan haji. Jadi akan diterangkan secara ringkas tentang hikmah pula ibadah haji lah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il mu'minin wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يدفعه ولا يكشف أحد غيرك اللهم اتمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.